ayat Al Karim daripada kedua-dua surah, iaitu daripada surah Abasa, surah yang kita baca sebelum ini iaitu surah ke-80, dan hari ini surah ke-81 iaitu surah At-Takwir. Izinkan saya untuk kita habiskan dahulu pada surah Al-Basa, Abasa yang ujung ni, iaitu pada ayat 33 sehingga ayat 42. Kita tengok dahulu apa ayatnya dan apa terjemahannya pada ayat 33. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, yang bermaksud maka apabila datang suara yang memekakkan, iaitu tiupan sangkakala yang kedua. Baik, sahabat-sahabat, kita melihat kepada sebelum ini, ya, dalam perbicaraan berkaitan dengan orang yang tak nak terima apa yang Nabi bawa, ya, berbanding dengan seorang yang buta, ya, al-a'ma, yang mana sangat terang jiwanya, ya, hatinya sangat bersih, ingin mempelajari tentang agama Allah, nak tahu tentang nasihat, nak belajar, nak bersihkan diri. Ini semua sifat yang sangat bagus. Namun dalam masa yang sama menunjukkan, menzahirkan sifat orang yang matanya ada tapi jiwanya sangat kotor, tak nak terima apa yang Nabi bawa. Jadi sahabat-sahabat, Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada manusia-manusia yang degil ini, ya, kamu mari lihat apa semua kejadian Allah yang Allah bagikan kepada kamu. Yang mana kejadian tadi adalah nikmat, nikmat, nikmat tak terkira. Yang terlalu banyak. Daripada ayat 18, min ayyi syai'in khalaqah. Tahu tak kamu, kamu tu jadi daripada apa? Daripada air mani. Yang kemudian Allah takdirkan segala sesuatu untuk manusia. Allah keluarkan, Allah matikan, ya, Allah kumpulkan. Dan kemudian kalau kamu masih lagi tak boleh nak beriman dengan nikmat kejadian manusia ini, kamu mensyukuri nikmat Allah yang Allah jadikan kamu, tengok pula, kamu hidup ni kamu kena makan. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Manusia dia kena makan. Dan makan tadi tu, Allahu Akbar, nikmat yang sangat besar daripada Allah. Kita makan makanan, cara kita makan, cara makanan itu diproses, ya, kesan pada makanan halal, makanan haram, itu semua nikmat yang besar. Yang kamu tak boleh adakan walaupun teknologi secanggih mungkin, kamu tak mampu untuk adakan, ya, beras ataupun sebiji, sebutir beras yang mana kamu buat dengan teknologi. Teknologi hanya mempercepatkan. Teknologi mungkin kita sebut melicinkan proses, ya, pemakanan tersebut nak dibuat. Tapi kalau kamu nak menjadikan sebutir beras itu, kamu takkan mampu. Kerana ini adalah nikmat daripada Allah yang kamu tak boleh nak tandingi. Maka syukurlah pada Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tutup surah ini dengan peringatan. Nanti kamu akan dihisap. Apa akan jadi pada kamu nanti waktu kamu dibangkitkan semula? So, diberikan sebagai satu peringatan penutup selepas kita membaca tentang nikmat daripada Allah. Fa'idha ja'at sakhah. Ini adalah suatu ultimate. Sesuatu yang paling penyudah. Bila apa? Bila malaikat Israfil meniupkan sangkakala. Apa yang akan berlaku? What happened after that? Yauma yafirul mar'u min akhih. Ayat 34, pada hari itu manusia lari daripada saudaranya. Orang yang paling dekat dengan diri kita, sahabat-sahabat, ya, waktu kita senang mungkin kita lupa saudara mara kita. Tapi waktu kita susah, kita cari siapa? Kita akan cari adik-beradik lah, betul tak? Dah tak ada dah, pokai dah habis kan. Orang semua buang kita. Orang semua tak nampak kita, muflis. Siapa yang tolong kita? Kita akan cari adik-beradik kita. Kerana adik-beradik orang yang paling dekat dengan jiwa kita. Satu darah. Ni satu ibu, satu ayah. Maka pada hari itu yang kebiasaannya, dia jangan cerita orang yang gaduh adik-beradik. Yang gaduh adik-beradik, dia tak nak jumpa adik-beradik kan. Dia cerita secara fitrah. Fitrahnya kita akan percaya kepada adik-beradik kita. Contoh, bila nak
nak Ramadan, kita nak hari raya. Kita nak pergi mana? Tak seronok. Kan? Kita nak pergi raya dekat Australia ke ataupun raya dekat New Zealand. Kita mesti nak balik kampung, betul tak? Kita nak balik rumah ahli keluarga kita. Baru kita rasa, wah baru rasa raya lah begitu. Kita paling selesa dengan siapa? Orang yang paling dekat dengan kita. Yang kita datang daripada dia, mak ayah kita. Adik-beradik kita duduk kecil-kecil dengan mereka. Tapi apabila yang normalnya ialah kita dekat, tapi bila kiamat, kita jauh daripada adik-beradik kita. Kita lari. Kenapa ya? Kerana dahsyatnya hari tersebut. Yang pertama kita jauh daripada siapa? Kita akan lari daripada adik kita. Daripada abang kita. Daripada kakak kita. Min akhi. Itu nombor satu. Min akhi. Nombor 35. Ayat 35. Lagi dahsyat. Wa ummihi wa abi. Yang maksudnya dan juga bukan saja daripada adik-beradik. Dia lari jauh. Tinggalkan mak dia. Dia tinggalkan ayah dia. Tak logik kita kan? Kita kalau susah-susah cari mak, cari ayah. Dapat sikit rasa tenang, sikit dah tengok muka mak ayah. Walaupun masalah tak settle, tapi jiwa tu dah kuat dah. Inilah dia yang biasanya normal, tapi bila kiamat, dahsyatnya hari kiamat, habis kita tak kenal dah mak ayah kita. Wa sahibatihi wa bani. Siapa lagi yang duduk sekeliling kita? Selain pada adik-beradik, selain pada mak, selain pada ayah, iaitu kawan-kawan kita. Ya, sahabat-sahabat kita. Klik kita, BFF kita. Itulah yang kita cari. Wah, dengarlah saya ni ada masalah. Saya tak tahulah macam mana. Awak boleh tak dengar masalah saya? Cicita, cicita. Macam tu kan. Jadi kawan kita, dia akan bersama dengan kita. Waktu kita ada muskilah, ada masalah, ada konflik. Tapi bila kiamat, kita tak cari kawan konflik tersebut. Logik tak? Kita tak ingat dah. Contohlah, katalah saya ada kawan nama Nisa. Ya. Jadi saya dengan Nisa ni memang orang kata sejiwa, sehati, sejiwa. Kalau ada apa-apa memang kita cari Nisa tu lah. Tapi bila konflik hari kiamat, yang berlakunya insan dibangkitkan semula, saya tak cari dah Nisa. Sebab apa? Masa itu terlalu dahsyat sangat sehingga tak ingat dah kawan kita. Wa sahibatihi wa bani. Begitu juga kita dalam hidup kita. Ya, orang yang ada anak, orang yang ada cucu tanya cikgu. Anak dengan cucu ni dia tak lekat, dia tak hilang lah ya daripada akal kita. Walaupun kadang-kadang kita pergi hantar anak kita ke asrama. Oi, lagilah kan. 24 jam mesti kita fikir apalah abang makan apalah adik makan ya. Anak kita walaupun dah berkahwin. Tanya kat Cikgu Getty. Ya, walaupun anak dah berkahwin, dia duduk dalam otak kita. Kalau ada 20 cucu, ni pengalaman mak saya lah ya. 20 cucu, setiap 20 cucu tu punya ni dia belajar macam mana. Yang ni apa masalah dia. Dia macam mana dia nak hadapi. Setiap satu tu duduk dalam kepala kita. Sebab apa? Anak. Ya, cucu. Jadi kita mesti akan fikir. Selamat tak anak aku ya? Cucu aku selamat tak? Kalau apa? Berlaku konflik masalah di dunia, kita duduk fikir. Kalau yang tak ada masalah pun kita fikir. Yang lagi ada masalah lagi lah. Yang lagi panjang doa kita untuk yang anak-anak cucu yang ada masalah. Tapi waktu anak kita berada dalam keadaan yang sangat dahsyat pada waktu itu, kita tak fikir pun pasal keselamatan anak kita. Likulli mri'in minhum yawma idzi sya'nu yughni. Allahu Akbar. Ayat 38, 37. Setiap orang daripada mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Ini jawapan kepada kenapa orang yang biasanya kita cari, berapa orang? Saudara, ibu, ayah, sahabat dan anak. 5 category of people, these people is near to our heart. Sangat dekat dalam hati kita. Tapi dalam hari kiamat, kenapa yang 5 ini kita pergi jauh daripada mereka? Tak kisahlah, tak hampa lah. Likulli mri'in. Likulli maksudnya kerana semua. Disebutkan likulli iaitu bermaksud umum ke semua manusia. Imri'in semua individu. Ada sya'nun.
ada urusan yang sangat besar untuk dihadapi. Kebesaran urusan mereka itu sehingga mereka lupa pada orang yang dekat dengan mereka. Lagilah orang yang sekali dua kali jumpa, ya, ataupun kawan-kawan yang kita tak rapat, lagilah kita tak duduk dalam hati kita. Yang duduk dalam hati kita pun kita tak sempat nak cakna, tak sempat nak cara. Wujuhu yawma idzim musfirah. Baik. Tadi kita dah sebut tentang kedahsyatan hari kiamat, iaitu daripada ayat 34 sampai 36, manusia yang akan kita dok cara. Sebab apa? Allah bagi tahu sebabnya pada ayat 38. Yang ini Allah bagi tahu ayat 38, tadi ayat 37, 38, 39, bagaimana tanda, ya, wajah orang yang menang, orang yang lepas pada hari itu. Ayat 38, wujuhu yawma idzin musfirah. 38, iaitu pada hari itu ada wajah yang berseri-seri. Allahu Akbar. Musfirah. Ya, musfirah ni, orang kalau nama musfirah, saya ada kawan nama musfirah. Wajah dia memang memang bercahaya. Bukan saja musfirah tu bercahaya kan. Dia dalam apa orang kata, hafal Quran dan pandai qari'ah pula, Masya Allah. Memang wajahnya bercahaya, suaranya sedap. Wujuhi yauma idin, pada hari itu. Pada hari itu bila? Hari kiamat. Bagaimana tanda mukanya? Mukanya ceria, mukanya gembira. Jadi sahabat-sahabat, dia ada tanda-tanda lah, ya. Maksudnya kalau kita, Allah nak bagi rezeki kepada kita untuk menjadi orang yang bernasib baik di akhirat kelak, kena tiru, ya, muka tersebut di dalam dunia ini. Sebelum kat sana muka itu bercahaya, cahayakan muka, gembirakan muka kita. Kenapa? Ahli itu pastinya kadang-kadang Allah bagikan, ya, sama seperti mana dia di dunia, seperti itulah dia di akhirat. Ya, kalau dekat dunia dia sentiasa gembira, ni tak Allah bagi dia marah. Bila Allah bagi ujian, dia memberontak. Bila Allah bagi rezeki sikit, dia tak syukur. Ini orang yang tidak musfirah. Orang yang dalam dunia lagi nampak dia dah cuba untuk memberontak. Apatah lagi di akhirat kelak, kalaulah masa itu masam mukanya, itu tanda yang tidak baik. Maka musfirahkanlah, wajah kita, tanda kita reda. Allah nak bawa kita ke mana pun okey saja. Apa yang Allah takdirkan baik-baik belaka. Dahikatum mustabshirah. Ayat 39 yang bermaksud tertawa dan gembira dia. Allahu Akbar. Kita pun suka kan? Tengok orang, muka orang tu, muka yang segar, ceria, suka. Di awal pagi lagi kan, dah Bismillah, Assalamualaikum, Alhamdulillah. Kita sangat gembira. Ya, ini adalah yang diajar oleh Islam. Ya, iaitu bermuka, berwajah yang manis. Ya, berwajah yang elok. Ya, jangan pagi-pagi lagi muka dah macam, ya Allah, boleh gantung cerik dekat mulut tu. Kan? Tutup mulut tak nak bercakap sampai pukul apa? Pukul 12 nanti baru okey. Allahu Akbar. Ini orang yang tutup rezeki. Ya, jadi daripada pagi dhahikah. Ya, ketawa buat lawak. Ya, kita bergembira di awal pagi, insya-Allah itu pembukaan rezeki. Dan ayat ini menunjukkan alamat-alamat yang baik kepada orang-orang yang dapat rezeki yang baik. Mukanya dhahikah, iaitu ketawa. Mustabshirah, dia dapat berita gembira. Dia okey, Masya Allah. Wa wujuhu yawma idhin 'alaiha ghabarah. Ni apa cerita ni? Cerita, nampak tak? Sini wujuh. Wujuh ni adalah face, iaitu wajah. Eh? Bila ada pada muka, kenapa kita kena jaga muka? Orang dulu-dulu kata, kau jaga air muka mak ni. Oh, janganlah bukan ambil air pada muka, air muka mak. Bukan. Maksud muka ni, dia menggambarkan semua. Sebab tu, wujud, bila kita tengok seseorang, kita tak tengok dulu dekat kaki dia. Kita tak tengok dulu dekat tangan dia. Tapi kita tengok muka dia. Muka ni melambangkan seluruhnya, sahabat-sahabat. Ya? Dia sebut sebahagian, tapi melambangkan semuanya. Kalau muka itu gembira, tanda seluruh nasib dia adalah gembira.
Tapi kalau muka dia sedih, kita tengok wa, nampak kan ada wa. Wa wujuhu dan ada muka yang apa? Ayat 40 dan pada waktu itu ada pula wajah-wajah yang tertutup debu, ya ini suram Allah. Masuk apa? Muka kelabu asap. Yauma idzin, pada hari itu, iaitu apa? Date day, iaitu hari kiamat. Alaiha ghabarah. Ghabarah ni muka berdebu. Ya, muka apa kita kata kelabu asap. Muka tu tak nampak cahaya. Ya, dah penuh dengan kegelapan ataupun kekelabuan. Tarhaquha qatarah. Ayat 41. Tertutup dengan kegelapan, ya ini ditimpa kehinaan dan kesusahan. Muka macam orang apa kalah judi. Pernah tengok muka orang kalah judi macam mana? Tengok cerita lah kan. Tarhaquha qata. Maksudnya, kenapa kita nampak teruk sangat tu? Dia sangat-sangat ditimpa kehinaan dan kesusahan. Sehingga mukanya, ya Allah, gelap gulita. Ya, tak nampak langsung ruang kebaikan pada wajahnya. Wajahnya sangat-sangat tertutup. Ya, terkatup sampai um, tak nampak kegembiraan. Siapa mereka? Ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka itulah orang-orang kafir yang derhaka. Full stop. Allah bagi tahu, kalau tadi kamu gembira, kamu tersenyum, kamu ceria. Ini tanda sebaliknya. Allah tak sebut pun tentang ulaika humul Allah ulaika humul mukmin. Itulah orang mukmin. Allah tak bagi kesimpulan, tapi Allah bagikan dua bentuk wajah manusia. Satu gembira, satu gelap gulita mukanya. Yang gelap gulita tu Allah bagi tahu sebagai untuk memberikan stres kepada mereka. Kenapa dia jadi gelap? Kenapa dia jadi penuh turap? Kerana mereka ini sudah menjadi kafir, yang mana mereka ini memberontak dengan hukum Allah, memberontak dengan wahyu Allah, memberontak dengan Nabi utusan. Jadi sahabat-sahabat, sampai di situ berdetup hati kita. Hati kita rasa seperti dipukul-pukul, macam gendang apabila kita kena ayat pada orang-orang yang kafir, supaya apa? Dibangunkan hati tersebut. Jangan buat perangai orang kafir. Jangan buat apa sahaja yang ada ciri-ciri pada orang yang kafir ini. Yang degil, yang memberontak, yang marah, yang tunjuk perasaan. Ini semua adalah ciri-ciri yang ada pada orang kafir. Jadilah orang yang redha pada keputusan apa sahaja yang telah Allah berikan kepada kita. Baik, insya-Allah kita akan masuk seterusnya pada surah At-Takwir. Okay, surah At-Takwir kita dah sebut tadi maksud at-takwir kawara. Kawara ini maksudnya gulung ataupun dipusing lah begitu ya. Dia pusing. Sesuatu tu dia dah jadi bolak-balik lah. Kalau kita main Saidina ataupun kita main apa-apa je lah yang mainan-mainan indoor. Bila dah tutup dah kita punya papan dam, papan apa lagi tu? Syatranj. Syatranj nama lain bagi apa main chess. Dah tutup tu habis lah. Orang kata dah berterabur dah. Itulah maksud at-takwir. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari itu digulung. Allah, matahari yang besar tu, matahari yang punya jauh daripada bumi ni, yang dapat pun ni, yang kita dapat ni setelah beberapa tahun punya perjalanan cahaya. Maksudnya, kalau matahari itu dah habis kerja dah, habis cerita dah, jadi digulung. Ada berapa kita tengok, ya? Wa iza nampak tak? Iza, lepas tu wa iza berapa ni? Sampailah wa iza sama'u qushitat wa iza jahimu su'ira wa iza jannatu uzlifat. 13. Ada berapa? 13 tanda yang berlaku hari kiamat. Ini bila tanda-tanda ni 13 ini berlaku, dah tak ada cerita lah.
Ya, maksudnya ini tanda manusia itu akan dibangkitkan, manusia itu akan dimatikan, dibangkitkan, manusia itu akan masuk kepada alam akhirat. 1 sampai 13. Jadi kita akan tengok dahulu apa tanda ni. Yang pertama matahari. Matahari digulung. Wa idzan nujumun kadarat. Tadi apa? Matahari. Yang kedua, an-nujum, the stars. Okey? Dan apabila bintang-bintang itu apa yang berlaku? Berjatuhan. Inkadarat. Maksudnya, dia duduk dekat atas dan dia runtuh. Daripada atas, dia hilang daripada tempat dia dan dia runtuh ke bawah. Kalau meteor langgar bumi pun, dah tenggelam dah meteor tu. Kerana apa? Bintang ini adalah sesuatu yang hakikatnya kita nampak macam kecil. Ya, itu baru tahi bintang. Meteor tu baru tahi bintang. Ini bintang sendiri. Bintang ni besar, sahabat-sahabat. Bintang ni dia sebenarnya macam planet, yang besar dan dia ada cahaya tersendiri bukan daripada cahaya matahari. Dia sendiri bercahaya. Sebab tu the star yang disebutkan artis-artis tu adalah bintang. Ya Allah, tu ke bintang binatang. Minta maaf ya. Maksudnya apa? Yang menghayalkan, yang menyebabkan manusia hayal, masanya habis dibuang begitu saja. Tak kisahlah siapa pun mereka, ya, yang melainkan stars itu ataupun artis itu membawa kepada Allah, membawa kepada Tuhan. Yang ini bagus. Tapi kalau artis itu iaitu yang berkilauan di antara pelbagai manusia, dia ini naik. Tapi dia ini naik dan dia menghancurkan ataupun menghayalkan manusia, lawa kat manusia, ini tak jadi. Baik, dekat sini cerita bukan bintang artis tapi dia bintang betul lah. Dia bercahaya dan dia runtuh. Nombor 3, wa idzal jibalu suyirat. Yang nombor 3 adalah apa tandanya? Gunung, the mountains. Dan apabila gunung-gunung itu dihancurkan, suyirat, ya, suyirat ni dia daripada ada benda tu jadi tak ada lah. Kita tahu gunung ini adalah teguh. Gunung ni kukuh. Gunung ni dia pasak bumi. Dan bila dia suyirat, move away, maksudnya dia jadi debu-debu saja. Allahu Akbar. Maksudnya pecah dan berterbangan, hilang begitu saja. Ini tanda hari kiamat yang sangat menakutkan. Wa idzal 'isya wa idzal 'isyaru 'uttilat. Apabila nombor 4, unta-unta yang bunting ditinggalkan tidak terurus. Utilat ini maksudnya macam mengabaikan, ditinggalkan. Atal maksudnya adalah ijazah, holiday. Dalam bahasa Arab, maksud utlah. Utlah adalah cuti. Maksud apa? Sebelum ni kita pergi kerja, kita buat kerja. Tapi utlah cuti, tinggalkan habis. Biarlah lantaklah jadi apa pun kan. Sebab apa? Sabtu Ahad. Begitu. Yang ni, apa yang ambil cuti, apa yang dia tak kisah ni? Al-Aishad. Al-Aishad adalah unta. Why unta? Kenapa Allah bagi contoh unta? Ini nak menunjukkan kepada harta. Bila Allah sebut tentang belaan ataupun ternakan kita, kambing, lembu, unta, biri-biri, ini semua tanda apa? Dia tanda harta. Melambangkan pada harta. Dan kenapa unta? Kerana unta adalah harta yang paling mahal berbanding dengan lembu, berbanding dengan kambing. Seekor berapa dah? Cuba bayangkan kalau dia ada satu kebun tu, ada 100 ekor unta. Woi, ini memang untung. Memang kaya. Dan bayangkan kalau unta tadi dia beranak. Unta itu unta betina yang sedang mengandung. Allahu Akbar. Dalam bahasa Arab ni dia memang sangat-sangat details dia punya nama dia. Contoh kalau unta perempuan pula ya, unta betina, dia panggil naqah, naqatullah. Kalau unta lelaki dipanggil jamal, jim mim alif lam, jamal. Tapi kalau unta itu perempuan betina dan sedang mengandung, dia panggil Aisyar.
Subhanallah. Setiap satu tadi dia ada terma yang berbeza, membezakan antara yang lain. Kalau lembu pun macam tu, ya Allah. Dia ada butun, ya, dia ada lembu yang kita tahu Baqarah je lah kan, surah Al-Baqarah. Tapi marhalah 2 tahun nama dia lain, 1 tahun nama dia lain, 3 tahun nama dia lain. Subhanallah. Ni belajar dalam apa? Belajar dalam bab zakat. Sebab ada sesuatu umur tadi tu yang ada yang kena zakat, ada satu umur yang tak kena zakat. Umur-umur tu pun ada beza. Kita kalau anak kita nama siapa? Nama Fatimah, daripada kecil sampai besar nama Fatimah. Betul tak? Tapi kalau dalam bahasa Arab dia punya beza umur, beza namanya. Yang ini unta betina. Bayangkan kalau lah dia ada seekor lembu, seekor unta, seekor unta dan unta tu mengandung. Ni kita kena tanya para peternak. Apa yang mereka buat? Oh, yang ini kena asing. Sebab yang ni bayangkan kalau keluar nanti daripada 8,000 sepatutnya nilai harta kita, kita dah jadi 16,000 sebab ada anak. Untung tau. Ya. Jadi mereka akan beri perhatian kepada anak yang bakal lahir tadi tu. Dia akan bagi makan yang elok. Dia tengok kalau dia sakit-sakit, jadi dia cepat cari dia punya ubatnya. Tapi pada hari itu, iaitu apa? Hari kiamat, tak ada orang cara pun pasal harta dia. Sempat lagi tak nak gosok-gosok motor kita tu, rumah kita nak renovate. Hari kiamat dia ni nampak dia punya bintang dah gugur dah dekat depan rumah kita kan. Sempat lagi tak nak apa kita kata nak renovate rumah, nak pasang langsir, nak tengok kita punya harta dekat dekat dalam ASB kita ada berapa juta. Tak sempat dah. Utilat tinggal belaka. Tinggal belaka. Wa idzal wuhushu husyirat. Wa idzal wuhush. Apa dia wuhush? Al-wuhush maksudnya pada ayat 5, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Husyirat dipanggil, dikumpul. Maksudnya masa tu kamu dah tak payah buat kerja dah. Kerja kamu apa? Menyeimbangkan isi muka bumi ini. Supaya ada yang apa kita kata yang jinak, ada yang liar. Itu peranan mereka. Tapi masa itu mereka sudah tidak mencari makanan. Mereka dikumpulkan. Kenapa pula banyak ni singa ni? Apa buat harimau, apa buat buaya ni? Semua dikumpulkan. Itu tanda peranan pada setiap haiwan, setiap kejadian di atas muka bumi Allah ini dah habis dah. Dah kumpul-kumpul bagi-bagi, tak payah dah nak menyerang. Ini yang berlaku pada hari kiamat. Ayat 6, wa idzal biharu sujjirat. Ayat 6 yang bermaksud dan apabila lautan itu dipanaskan, ya Allah. Wa idzal bihar, al-bihar jamak kepada al-bahru. Al-bahar maksudnya satu. Satu lautan. Tapi dalam dunia ni bukan satu lautan. Lautan pelbagai dengan lautan yang besar, lautan yang kecil, sungai. Allahu Akbar. Kita baru jalan kat Sungai Pahang pun rasa macam Allah. Besarnya Sungai Pahang kan. Patutlah ikan patin ni sedap. Wa idzal bihar. Semua sekali lautan ini menjadi panas. Lain daripada tabiat dia. Laut biasanya sejuk. Wa idzan nufusu zuwijat. Ayat 7. Dan apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuhnya. Allah. An-nufus ini diri. Diri yang luar. Diri yang luar ni nafsun. Nafsun ni kalau dalam bahasa Arab bukan hawa nafsu. Kan? An-nafs iaitu orang ataupun fizikal kita. Dikawinkan. Zuwijat maksudnya dipasangkan. Pasang dengan apa ni? Sorry, kena pas sikit. Pasang dengan apa? Bila diri itu dipasangkan dengan roh ni. Nyawa itu dipasangkan dengan Tuhan punya badan. Maksudnya masa itu semua manusia akan kembali hidup. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Ayat 8. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya. Waktu zaman jahiliyah.
Ya, suatu perangai masyarakat jahiliah ialah membunuh anak perempuan yang tidak berdosa. Dan kenapa dia dibunuh? Kita pun tak tahu. Dia tak boleh nak jawab. Dia dah kena tanam secara hidup-hidup. Baik, waktu itu ditanya kepada anak-anak ini, ya, the female infant, ya, bayi-bayi wanita ini, ataupun anak kanak-kanak wanita ini, kanak-kanak perempuan ditanya, awak hang dibunuh? Kenapa hampa dibunuh? Ayat 9, bi ayyi dzambin qutilat? Apakah dosa kalian sampai kalian dibunuh? Nah, kan? Ayah, kenapa ayah buat saya macam ni, ayah? Selamatkan saya. Ya Allah. Tak sanggup kita tengok. Dan perkara tersebut bukan saja dibuat di kalangan orang-orang yang terpencil. Contoh kalau hari ini kita tengok orang-orang yang mungkin otaknya sudah rosak dengan arak. Mungkin hari ini orang yang sudah hilang pertimbangannya dengan dadah. Inilah orang yang bunuh anak. Ataupun dah jadi gila, psycho. Ini orang bunuh anak. Tapi ada siapa? Adalah orang-orang yang tertentu. Waktu zaman jahiliah, sahabat-sahabat, semua orang bunuh anak. Maksudnya, takkan kita tak bunuh? Semua orang bunuh. Kena bunuh lah juga. Macam tu. Dia jadi satu adat. Tak ke pelik? Apa salah anak tu? Dan adakah anak itu melakukan dosa sehingga mereka dibunuh? Bi'ai. Dengan dosa apa mereka itu dibunuh? Wa iza suhufu nusyirat. Wa iza suhuf. As-suhuf. As-suhuf, apa ayatnya? Apa maksudnya? Dan apabila lembaran-lembaran catatan amalan telah dibuka selebar-lebarnya. Allahu Akbar. Ini bukan suhuf Musa, bukan suhuf Al-Quran, bukan lembaran Al-Quran, tapi lembaran ini adalah merujuk kepada catatan manusia di kanan dan di kiri. Catatan manusia, apa benda yang ada ini sudah dibentangkan dan tinggal lagi akan menerima akibat, hukuman ataupun ganjaran daripada si pelakon. Ya, dibentangkan. Allahu Akbar. Macam mana nak tengok, macam mana nak rasa nak angkat kepala pun tak berani. Ya, malunya kita, ya, melihat dosa kita sendiri, melihatkan masa kita sendiri. Apa aku buat waktu aku umur muda tu? Apa aku buat waktu aku tak tutup aurat tu? Apa aku buat? Allahu Akbar. Malu. Wa idza samaa'u kushitat. Ayat 11. Ayat 11 yang bermaksud dan apabila langit dilenyapkan. Langit yang sangat-sangat zahir. Langit yang sangat tinggi, yang sangat menyerlah di hadapan mata kita. Tapi pada masa itu hilang dah langit tu. Nampak apa? Nampaklah segala isi langit. Kita kalau tak ada hijab, ibu-ibu, ya Allah, kalau hijab ni Allah angkatlah nampak apa keliling kita ni, rasa tak berani orang hidup, betul tak? Tapi Allah hijab, tak nampak benda gaib, kita tak dapat tengok jin, tak dapat tengok syaitan, tak dapat tengok apa orang kubur. Kalau lah jalan dekat kubur tu, kita nampak apa dalam kubur tu, Allahu Akbar, insaf belaka lah. Kalau langit ini tak nampak-nampak apa, semua perkara gaib kat atas tu semua kita nampak. Ya, besarnya bagaimana Jibril, besarnya bagaimana langit pertama, langit kedua. Oh, ya Allah. Memang tak boleh hidup kita. Ada orang dalam ilmu tasawuf, orang-orang yang Allah buka hijab pada mereka. Ada orang yang Allah buka hijab, yang menjadi wali-wali Allah. Ada jadi dalam keadaan apa? Mereka ni dah jadi sewel lah. Sebab apa dia jadi sewel? Sebab dia dia tengok benda yang yang tak mampu tau. Kepala otak kita fikir tak mampu. Sampai kadang-kadang bila kita nampak orang gila apa semua, kita tak tahu dia orang gila tu sebab kekurangan daripada mereka menjaga kehidupan mereka, akal mereka, emosi mereka, ataupun mereka adalah orang yang dibuka hijab. Ada orang yang begitu. Ya, maksudnya masa itu kita dah tak boleh nak fikir dah. Habis nampak semua isi perut. Kalau manusia ni lah kata kalau tak ada kulit, Allahu Akbar. Ya, seramnya tengok kan. Darah berjalan kan. Tengok yang urat kiri kanan, depan belakang dalam badan kita semua urat bertempel-tempel dengan urat.
Tapi Allah bagi kulit kita, ala comelnya awak ni, ala handsomenya awak ni, cantiknya awak ni. Begitulah langit kalau telah dibuka, isi dalamnya semua akan terkeluar. Wa idzal jahimu su'irat, ayat 12. Dan apabila neraka jahim itu dinyalakan. Bukan tak menyala lagi sebelum ni. Sebelum ni menyala dah. Sebelum ni dah Allah manaskan untuk memberikan persediaan kepada ahli-ahlinya, ahli-ahli neraka. Tapi masa itu, contohlah ya, kita kat rumah ada gas. Tapi kalau kita tak pakai gas tu, kita matikan. Tak adalah duk apa, terhidup je dia punya api tu. Kalau orang dalam musim panas, orang tak hidupkan dia punya apa tu? Air apa api tu apa nama dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, unggun ya, unggun api. Tapi bila musim sejuk dia hidupkanlah unggun api sebab apa? Nak padamkan panas. Ada fungsinya. Dan bila waktu hari kiamat, Al-Jahim itu dinyalakan. Maksudnya petik Swiss lah. Supaya sebelum ni dah bersedia-bersedia, sekarang nak masuk dah. Nak guna dah. Fungsi neraka tersebut dinyalakan. Wa idzal jannatu uzlifat. Ayat 13 yang bermaksud dan apabila syurga itu didekatkan Allah. Zulfa. Tengok perkataan ni. Zulfa. Zulfa ini maksudnya dekat. Saya ada sahabat nama Zulfa. Zulfa ini maksudnya dekat. Dekat. Jadi apabila manusia itu didekatkan dengan syurga, yang mana manusia itu memang daripada dunia dekat dengan amalan ahli syurga. Ah, Masa itu dia dah dekat dengan amalan ahli syurga, bila sampai hari kiamat, dekat syurga pergi kepada dia. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikan kami di kalangan orang yang dekat dengan amalan ahli syurga. Allahumma qarrib a'malul ahli jannah ilaina. Ya Allah, jadikan aku ni dekat dengan amalan-amalan ahli syurga. Kami tak tahu. Kami ni layak ke tak masuk syurga? Tak tahu ya Allah, tak tahu. Kita solat, tapi kita tak confirm pun kita masuk syurga. Kita berzakat, bersedekah. Adakah kita ni confirm kita masuk syurga, kita bersedekah? Tak. Tak tahu lagi sedekah ni Allah terima ke tak. Kita tutup aurat. Korang yang tutup aurat ni dapat masuk syurga tu. Tak pasti lagi dapat masuk syurga. Tetapi kami mendekatkan diri dengan amalan ahli syurga. Itu yang kita mampu. Moga-moga ada di sana. Moga-moga harapan kita ialah dapatlah masuk dalam syurga. Ini suatu yang didekatkan bila hari kiamat. Alimat nafsum ma ahdarat. Ayat 14. Setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan. Masa tu kan, kita dah tak boleh tipu tau. Masa tu kita tak boleh rasa macam sebelum ni mungkin kita rasa kita okey. Sebenarnya hati kita, alah aku sebenarnya malas solat ni. Masa tu kita boleh lagi berdalih. Mungkin kita solatkan orang, dan takkan solat pula depan orang. Kita tutup aurat kerana orang suruh, tapi sebenarnya dalamnya berontak panas lah. Kenapa lah aku kena pakai tudung? Tapi masa tu dia tak boleh tipu diri dia. Semua akan tahu apa yang dia dah buat dulu kat dunia. Apa yang dia dah buat itulah dia boleh rasa dah. Setakat mana dia ni sebenarnya dekat mana. Dekat banyak dengan amalan baik ataupun banyak amalan buruk. Sebab tu sebelum kita masuk ke dalam ya, hari yang mana kita akan dihisap, hisaplah dulu diri kita. Apa dalam satu ni dikata hisaplah diri kamu sebelum kamu dihisap. Begitu. Supaya apa? Sebenarnya kita tahu dah. Kita ni kalau kita buka almari, kita boleh tengok dah baju kita macam mana. Baju yang cukup kain ke baju tak cukup kain. Betul tu kan? So, kita boleh nampak dah. Begitulah juga amalan kita. Kita boleh ni aku ni tang mana Aku ni jenis ni orang yang taat ke ataupun orang yang derhaka. Ataupun taat pun buat, derhaka pun buat. Kan? Ataupun memang tak taat langsung lah. Na'udzubillah min zalik. Jadi semua orang tahu. Fala uqsimu bil khunnas. Ayat 15. Aku bersumpah demi bintang-bintang. Ini sumpah Allah. Ha?
Fala uqsimu bil khunnas. Bersumpah dengan bintang-bintang. Kenapa Allah sumpah dengan bintang-bintang? Kenapa Allah nak bagi tahu apa ni? Tentang sumpah-sumpah Allah ni. Al-Jawaril Kunnas ayat 16 yang beredar dan yang tetap pada tempatnya. Dalam masa yang sama kita boleh tengok ada bintang-bintang, bintang ni antara makhluk Allah yang sangat banyak. Matahari satu, bulan satu, bumi satu, tapi bintang banyak. Is too many bintang. Dan planet-planet lain pun kalau kita tengok kat sini adalah planet, dia terjemahkan sebagai planet. Sebab itu mereka ada cahaya yang tersendiri. Bezanya bintang dia ada cahaya yang tersendiri. Sama juga bulan. Bulan pun dia ada cahaya sendiri. Cuma kalau ada matahari, cahaya dia tenggelam. Jadi bukanlah bulan tu tak ada. Bulan tu ada tapi kita tak boleh nampak cahaya dia sebab matahari lebih terang. Bagaimana bintang ini ada yang bergerak? Bintang ini ada yang bergerak. Sebab tu kita kata meteor itu boleh jatuh dan sebagainya. Itu adalah bintang yang bergerak. Ada juga bintang yang tetap pada tempat dia. Kalau pandangan saya, bintang yang tetap pada tempat dia iaitu apa? Planet-planet yang lain lah. Macam planet Marit, dia ada cahaya dia sendiri. Dan planet Marit dia tetap ataupun beredar di tempat dia sahaja. Di dalam orbit dia sahaja. Tapi ada bintang yang dia tak jalan dekat orbit dia saja. Ada yang stay sahaja. Cuma sama ada kita zahir dia punya cahaya dia ataupun tidak. Mungkin jauh sangat tertutup dan sebagainya. Wallaili idza as'as ayat 17 dan demi malam apabila telah larut. Malam itu dah nak habis dah. Nak berangkat dah. It depart. Maksudnya malam tu nak hujung dah. Was-subhi idza tanaffas ayat 18 dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing. Sedap ayat menyingsing ni kan tak guna dah sampai sekarang. Fajar menyingsing. Fajar itu mula terbit. Fajar dan subuh sama. The down. Dua-dua the down. Boleh kita niat solat subuh tu usalli fardhu subhi raka'ataini lillahi ta'ala. Kalau nak niat usalli fardul fajri raka'ataini lillahi ta'ala pun sama juga. Subuh dengan fajar sama. Apa yang berlaku? Idza tanaffas. Subuh tu baru nak datang. Baru nak mengambil tempat. Nak cerita pasal apa ni? Yang tadi Allah SWT bersumpah dengan fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas. Sifat kepada bintang-bintang tadi tu ada yang bergerak, ada yang tetap. Dan Allah bersumpah tentang malam. Allah bersumpah tentang subuh. Sumpah-sumpah Allah menunjukkan kebesaran makhluk tersebut. Malam ini makhluk yang luar biasa. Siang, pagi juga makhluk yang luar biasa. Yang datang silih berganti, macam hilang dan masuk itu sangat-sangat halus. Kita tak nampak dan kita tak rasa. Sedar-sedar saja, dah subuh. Betul tak? Kita menghitung tak malam tu bila lah malam ni nak habis. Tak. Relax saja. Relax, kita tidur dan sebagainya. Bangun-bangun, dengar azan, okey, dah masuk subuh. Bila subuh menyingsing. Innahu laqawlu rasulin karim. Ayat 19. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan Allah yang mulia, iaitu Jibril. Okey. Nak cerita tentang apa? Innahu, iaitu kembali kepada Quran. Dalam terjemahan, dia akan sebut dia akan nyatakan dalam kurungan, in bracket. Sebab apa? Sebab dia adalah perkara yang tidak jelas. Bukanlah innal Qur'ana laqawlu. Tak. Innahu. Innahu itu merujuk kepada Al-Quran. Laqawlu rasulin karim. Dia adalah Al-Quran itu adalah benar-benar firman Allah yang dibawa oleh rasulnya ataupun utusannya. Rasul kat sini utusan.
utusan apa? Utusan yang mulia, iaitu Jibril, ya. Dibawa firman Allah yang betul, yang hak, dibawa oleh malaikat Jibril yang mulia. Dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin. Ayat 20, yang memiliki kekuatan. Dzi maksudnya adalah mempunyai, yang mempunyai. Yang mempunyai apa? Sahib ataupun dzi. Si empunya kuah, si empunya power, ya, yang mempunyai kekuatan. Seterusnya, indah, di sisi dzil arsy, di sisi apa? Di sisi Allah yang memiliki arash. Dzi arsy, iaitu memiliki. Nampak tak dzi? Dzi yang pertama dan dzi yang kedua. Tapi dzi yang pertama adalah dzi quwah, yang mempunyai kekuatan. Bayangkan, Allah puji malaikat Jibril. Yang pertama, Allah puji malaikat Jibril ni mulia. Yang kedua, Allah puji malaikat Jibril ini dia power. Ya, dia power subhanallah. Dia punya jisim dia sahaja daripada cahaya itu memang besar, ya, bersayap. Kalau kita nampak tak tahu lah kan. Kita tak tahu macam mana. Nabi nampak pun kali pertama. Dalam sirah mengatakan Nabi start nampak Jibril dalam bentuk yang asal adalah waktu dapat wahyu. Tu yang Nabi menggigit. Bila dalam perjalanan Isra' Mi'raj, malaikat juga berupa dengan rupa yang asal. Tapi Nabi dah tak takut dah. Dia dah jadi best friend dah. Dia dah kenal dah. Tapi kali pertama Nabi dapat, Allahu Akbar, menggigil. Iqra' ya Muhammad. Tengok Jibril pun dah terkejut dah. Lepas tu suruh baca pula. Ma'ana biqari'. Aku tak pandai baca. Ya, itu kekuatan malaikat Jibril. Dan itu sahaja yang boleh membawa Al-Quran. Nak kata Al-Quran ini dibawa oleh utusan duta yang kuat, Ziquwah. Inda dzil arsy. Apa maksud indah? Indah ni, bayangkan dia adalah mulia, dia adalah kuat, dan dia duduk dekat dengan empunya arash Allah. Iaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang empunya arash siapa? Arash ni maksudnya macam singgah sana. Ini maksudnya kita ada istana. Istana dekat luar, betul tak? Istana tu kat luar. Lepas istana ada, istana kita tengok pun dah gah. Dah. Wow, kan? Kat Jalan Duta tu kita tengok. Oh, kalau rumah kita macam ni kan, sesatlah dalam rumah. Jadi istana tu punya besar. Bagaimana dengan di dalamnya yang dipanggil singgah sana, tempat raja duduk, al-arash. Dan bagaimana dengan kursi Allah? Di atas arash, singgah sana itu ada kursi. Dan bagaimana dengan kursi Allah? Maka semua ini menunjukkan kemuliaan malaikat Jibril. Ya, Jibril ni kat sini Allah puji Karim satu, nombor dua Dzi Quwwah, ya, iaitu yang hebat, yang mempunyai banyak kekuatan, dan nombor tiga Indah, iaitu kedudukan di sisi Allah tu dekat mana? Dekat Arash. Ya, Dzil Arsh. Dia dekat dengan Allah. Maksudnya kalau malaikat yang lain ada tugas-tugas yang lain, dia dekat juga tapi tidak sedekat malaikat Jibril. Muta'in thumma amin. Muta'in thumma. Sorry. Muta'in thumma amin. Muta'in thumma amin. Ayat 21, yang di sana di alam malaikat ditaati dan dipercayai. Maksudnya dia punya kedudukan dia daripada ayat ini, muta'in sama amin, ialah kedudukan malaikat Jibril di kalangan malaikat. Dia digelar sebagai apa? Sebagai ketua malaikat. 10 malaikat kan? 10 malaikat dicipta Allah daripada cahaya. Dan 10 malaikat ni sebenarnya adalah ketua-ketua kepada malaikat-malaikat yang lain. Malaikat yang catat amalan, malaikat yang menjaga manusia, malaikat yang pegang arash, malaikat yang jaga laut, yang jaga langit. Semua ni yang bertasbih. Semua ni adalah malaikat. Mereka ni semua dah mulia. Tapi dalam kategori malaikat, malaikat yang 10 ni adalah lebih ketua berbanding dengan yang lain-lain. Di antara 10 malaikat,
ada seorang ketua. Siapa ketua dia? Malaikat Jibril. Maksudnya ketua kepada ketua. Pemimpin kepada pemimpin. Dia sangat ditaati. Muta'in sama amin. Ya, dia dipimpin, dia ditaati dan juga dia orang mendengar ya, arahan daripada dipercayai oleh semua malaikat yang lain. Ayat 22. وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ. Ayat 22, dan temanmu iaitu Muhammad bukanlah orang yang gila. Wama, ma di sini ialah manafiyah, menafikan. Sahibukum iaitu Nabi, merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjawab ayat 22 ni menjawab tuduhan orang-orang kafir Quraisy mengatakan bahawa Nabi ini dia dapat wahyu, yang kata dia dapat wahyu daripada Allah, dia dapat satu agama yang baru, dia mendapat kita kata arahan-arahan. Semua ni diorang kata itulah banyak sangat apa nama berapa berkhulwah kan, banyak sangat bertapa, kan dah kena buatan-buatan, dah kena jin, dah kena berhalusinasi. Itulah cakap cakap tak elok kepada berhala-berhala, akan dah kena tulah. Oh, macam-macam. Dia kata Nabi Muhammad ni dah gila dah. Kan? Apa benda cakap merepek-repek. Kan? Kita punya Tuhan tu lah. Azza, Lutta, Lata tu. Apa pasal pula ada Tuhan lain? Nak kena sembah Tuhan lain pula? Jadi mereka ini mentohmah, memfitnah Nabi dengan satu label, iaitu apa? Label gila. Sebenarnya bukan dia tak tahu. Dia pun tahu apa yang ada hakikatnya pada berhala tu, dia yang jadikan, dia yang suruh sembah. Tapi sebab mereka ini dah tak ada hujah lagi, maka dia kata, jangan kau ikut orang gila tu. Macam tu. Wa ma sahibukum. Bukan, Nabi bukan gila. Walaqad ra'ahu bil ufukil mubin. Ayat 23. Dan sesungguhnya dia Muhammad telah melihat Jibril di ufuk yang terang. Allahu Akbar. Ya. Bagaimana Nabi kita ra'ahu, maksudnya melihat dengan mata kepala. Bila perkataan ra'a digunakan ialah dengan mata kepala sebagai suatu uh, kita kata bukti kepada mereka, hampa tak nampak. Tapi Nabi ni dia cakap sebab dia dapat daripada malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril tu bukan dia bayang-bayang fikir-fikir sendiri. Dia nampak malaikat Jibril. Nabi ni nampak malaikat Jibril. Dekat mana? Bil ufukil mubin. Dia nampak malaikat Jibril ni pada ufuk. Maksudnya pada boleh nampak sejelas-jelasnya di ufuk bumi ni. Ufuk ni maksudnya sehingga ke hujung. Hujung ufuk ni maksudnya kita nampak jauh sekali kan. Maksudnya begitulah besarnya yang malaikat Jibril dan dia boleh lihat. Ya, di sinilah yang mengatakan kadang-kadang apabila malaikat Jibril nak menyampaikan wahyu kepada Nabi, kadang-kadang malaikat Jibril berupa dengan rupa manusia, lelaki yang cantik, yang indah ya rupanya. Tapi kadang-kadang malaikat Jibril boleh menampakkan dirinya dengan sebenarnya untuk memberikan wahyu, menyampaikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Ayat 24, dan dia Muhammad bukanlah seorang yang kikir, yakni enggan untuk menerangkan perkara yang gaib. Bukan Nabi tak nak cerita pada pasal benda-benda yang kamu tak nampak, kamu nak suruh Nabi cerita. Macam inilah sahabat-sahabat ni kita sebut begini. Bila dia tak nampak benda tu, apa yang Nabi bawa ni tentang dosa, tentang neraka, ya benda-benda gaib. Apa benda gaib? Benda-benda yang unseen, benda-benda yang tak nampak tapi benar. Benda-benda bila Nabi sebut tentang akhirat, Nabi sebut tentang Quran, Nabi sebut tentang Allah, Nabi sebut tentang malaikat. Mereka tak nampak, mereka kata, kalau betul tunjuk lah. Ha, itu ayat ni. Kan? Kalau betul tunjuk. Apa bukti yang ada dosa, ada neraka, ada syurga.
Apa beza, apa yang kamu kalau kata kamu kamu kata ada alam akhirat. Tunjuklah mana nak tengok. Maka di sini suatu benda yang menunjukkan kepada mereka tidak menerima apa yang Nabi bawa dan nak tengok depan mata. Ayat berapa tadi? 24. Ayat 25, dan Allah itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Nombor 25. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Allah. Ya. Dan dia bila dia dengar daripada Nabi, dia mula kata Nabi ni dia dah mengarut dah. Kan? Dia belajar-belajar lah tu, dia ada halusinasi sehingga dia pun keluarkanlah ayat-ayat sihir. Ayat-ayat yang yalah, manusia tak boleh buat ayat tu. Bila dia dengar ayat Quran, sedangkan ayat Quran tu memang power dari sudut luaran lagi. Maksudnya daripada uh, luaran pun dah nampak dah kepada ketidak, bukan manusia yang buat. Nampak sangat. Tak boleh manusia buat macam tu. Sebab apa? Mereka ni orang yang tahu tentang syair. Mereka tahu tentang syair. Dan mereka tahu kalau orang yang manusia punya rekaan syair bukan macam ni. Dan dia sandarkan kalau bukan manusia buat, entah-entah syaitan yang ajar. Allah. Biqawli syaitanir rajim. Sedangkan tadi kat sini laqawlu rasulin karim, iaitu kalam Allah yang hak daripada Allah dan kemudian dibawa oleh Nabi, dibawa oleh malaikat. Tapi mereka kata apa yang Nabi buat itu adalah daripada ajaran mentera lah, senang kata mentera-mentera jin ni, syaitanir rajim. Fa aina tadhhabun, ayat 26. Maka kemanakah kamu akan pergi? 1361 saya baca nota ni. Sesudah diterangkan bahawa Al-Quran itu benar datang daripada Allah dan di dalamnya berisi pelajaran dan petunjuk yang memimpin manusia ke jalan lurus. Ditanyakan kepada orang-orang kafir, jalan manakah yang kamu akan tempuh lagi? Baik, hampa ni yang tak nak dengar cakap Nabi ni, hampa ni yang degil ni, yang macam-macam hampa tuduh Nabi, hampa sebenarnya nak guna jalan mana? Kan? Hampa nak guna jalan mana? Kalau tak nak guna jalan ni, nak guna jalan mana? Nak pergi mana? Nak sampai mana? Kamu sembah berhala ni sampai mana? Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu, ni, ni ada orang. Sel- In huwa illa dzikrun lil alamin, ayat 27. Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam. In huwa. Huwa di sini merujuk kepada sesungguhnya. Al-Quran itu bukanlah untuk menyusahkan kamu. Quran itu bukan untuk membebankan kamu. Tapi dia adalah zikrun. Adalah peringatan. Al-Quran banyak peringatan, banyak petunjuk. Ha? Sugi. Saya tak buka. Dia buka dah. Hmm. Dia adalah peringatan yang mengingatkan seluruh alam. Kat mana pun kamu ada, kat mana pun zaman kamu duduk, kamu boleh menjadikan Al-Quran itu sebagai panduan. Liman sya'a minkum ayyastaqim. Ayat 28. Habis, kita terus hari ini surat Takwir. Iaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki jalan yang lurus. Quran memang boleh mengingati kita, memberikan peringatan kepada diri kita. Tapi siapa yang nak? Siapa yang ada kehendak untuk mengambil jalan yang lurus sahaja, dia boleh dapat hidayah daripada Al-Quran. Hudal lil muttaqin. Orang yang ada hati, yang ada takwa, yang nak duduk, nak kebenaran. Ya, yastaqim, siratul mustaqim. Maksudnya yang memang nak duduk dalam jalan yang betul, jalan yang baik, insya-Allah dia boleh mengambil pengajaran daripada Al-Quran. Kalau tak, dia tak boleh ambil. Hanyalah menjadi
kita kata bacaan tanpa memberi kesan kepada diri. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Dan kamu tidak dapat mengkehendaki, yakni menempuhi jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Tuhan seluruh alam. Kamu nak ambil pengajaran pada Quran. Kamu nak jadi orang yang membersihkan diri. Tapi kalau Allah tak nak, illa ayyasha Allah. Kalau Allah tak bagi izin, kita tak dapat apa-apa. Kita tak akan dapat sedikit pun daripada apa sahaja kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada agama ini, daripada petunjuk Nabi. Kerana apa? Kerana semua adalah dengan izinnya Allah. Kalau Allah pilih kita, baru kita dapat mengambil hidayah ini. Cikgu Katie, terima kasih banyak. Masya Allah. Cikgu Katie tulis nota hari ini. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Maaf, Pak Katie. So, sahabat-sahabat, saya buka sikit kalau ada soalan. Adakah? Tak ada ya? Baik, terima kasih banyak kerana join kita daripada grup A dan grup B untuk sesi hari ini. Masya Allah, saya berterima kasih kepada semua sahabat-sahabat dan insya Allah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Maksudnya kita dah masuk hari Ahad ni, kita 15 Syakban. Ya, Masya Allah, cikgu sempat tu sampai gulu gila tengok cucu, tapi sempat menulis nota. Masya Allah, barakallah fika, fiki, cikgu Katie, Masya Allah. Terima kasih banyak Puan Nuraini, wa iyyakum jami'an, Puan Anis, Puan Nuraini, Puan Ra, Puan Maya, Puan Ziana dan Putri. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan, masuk surah baru. At-Takwir 29 ayat dia. InsyaAllah kita masuk surah baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah.